Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai murid-murid. Jadi pada minggu ini kelas pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan tingkatan 4 kita sedikit berbeza. Untuk minggu ni murid-murid perlu menonton video yang cikgu sediakan ini sebagai ganti untuk kelas fizikal yang tidak dapat dijalankan kerana sekolah tidak dibuka berdasarkan perintah kawalan pergerakan. Jadi sepanjang menonton video ini, cikgu harap murid-murid dapat berikan fokus yang penuh. Bayangkan yang cikgu sedang mengajar anda semua di dalam kelas dan murid perlu menonton video ini hingga ke akhir, ya. Kerana di akhir video, cikgu ada sediakan arahan bagaimana cara murid boleh dapatkan kehadiran untuk kelas pada hari. Okey, kita teruskan dengan topik pada hari ini. Topik pada hari ini kita akan berbincang mengenai daya tahan otot dan kekuatan otot. Jadi seperti kita tahu, daya tahan otot dan kekuatan otot berada dalam unit 6, iaitu komponen kecergasan berasaskan kesihatan. Jadi kalau murid merujuk pada buku teks, sepatutnya dua komponen ini dibincangkan dalam subtopik yang berbeza. Tapi pada hari ini kita akan bincangkan duanya sekaligus untuk memudahkan murid memahami dan membandingkan apa itu daya tahan otot dan apa itu kekuatan otot. Okey, so yang pertama kita tengok apa yang kita akan pelajari pada hari ini dan apa yang patut murid kuasai di akhir sesi pelajaran pada hari ini. Okey, pertama, di akhir sesi sepatutnya murid dapat menerangkan maksud daya tahan otot dan kekuatan otot. Kedua, murid dapat mencadangkan cara latihan bagi membina daya tahan otot dan kekuatan otot berdasarkan prinsip FITP ataupun kita sebut sebagai prinsip latihan FIT. Ketiga, murid dapat memberikan contoh sukan yang memerlukan komponen daya tahan otot dan kekuatan otot. Keempat, murid mampu menyatakan contoh senaman yang membina daya tahan dan kekuatan otot. Dan yang terakhir, di sesi kelas pada hari ini, murid sepatutnya dapat menjelaskan kelebihan mempunyai daya tahan otot dan kekuatan otot terhadap individu. Okey, kita lihat komponen pelajaran pertama. Perbandingan definisi daya tahan otot dan kekuatan otot. Daya tahan otot dan kekuatan otot bunyinya macam sama, tapi sebenarnya dia berbeza. Apa perbezaan? Kita tengok daripada segi maksud daya tahan otot dan kekuatan otot itu sendiri. Okey, pertama, daya tahan otot. Daya tahan otot merupakan keupayaan otot atau sekumpulan otot melakukan pengucupan secara berterusan untuk mengatasi rintangan dalam jangka masa yang panjang. Jadi secara mudah, kata kunci kepada daya tahan otot ialah lakuan yang berulang-ulang atau lakuan yang dibuat dalam jangka masa yang lama. Jadi apabila kita bercakap mengenai perlakuan yang berulang dan perlakuan yang dilakukan untuk jangka masa yang lama, secara terus ia adalah berkaitan dengan daya tahan otot. Okey, yang kedua, kekuatan otot. Maksud kekuatan otot ialah kemampuan otot melakukan aktiviti untuk mengatasi rintangan atau beban dengan menggunakan daya yang maksimum. Jadi kata kunci kepada kekuatan otot ialah daya yang maksimum. Dan daya ini biasanya kita ukur, kalau contoh dari segi balingan, adalah hasil jarak balingan. Makin jauh jarak balingan, itu bermaksud makin banyak daya yang dihasilkan. Jadi, bila kita bercakap pasal daya maksimum, automatik itu adalah kekuatan otot. Berbanding dengan daya tahan otot, bila kita bercakap mengenai beberapa banyak ulangan dia boleh buat, itu adalah daya tahan. Okey, seterusnya. Ini perbandingan situasi mudah. Dua individu, Ali dan Abu, diuji dalam satu ujian yang sama, iaitu membaling bola. Okey, situasi pertama,
Abu dapat membaling bola sebanyak 50 kali ulangan, lebih banyak berbanding Ali dalam masa 5 minit. Ini menunjukkan daya tahan otot bahagian tangan Abu lebih baik berbanding Ali. Hal ini kerana kita mengukur bilangan ulangan perbuatan. Jadi sekali lagi di sini kita sentuh mengenai berapa ulangan, berulang-ulang. Jadi secara automatik bila Abu dapat membaling lebih banyak bola berbanding Ali, itu menunjukkan yang Abu mempunyai daya tahan otot yang lebih baik berbanding Ali. Okey, situasi kedua, Ali dapat membaling bola dengan jarak yang lebih jauh berbanding Abu dalam satu percubaan. Ini menunjukkan kekuatan otot bahagian tangan Ali lebih baik berbanding Abu. Hal ini kerana kita mengukur daya maksimum yang diukur melalui jarak balingan. Jadi berapa jauh bola tu dibaling menjadi pengukur berapa banyak daya yang dihasilkan. Dan di akhir ujian, bola yang dibaling oleh Ali lebih jauh berbanding Abu. Itu menunjukkan yang Ali menghasilkan daya maksimum yang lebih tinggi berbanding Abu. Kesimpulannya, kita dapat katakan di sini yang Ali mempunyai kekuatan otot yang lebih tinggi daripada Abu. Okey, seterusnya, bagaimana cara untuk kita membina kedua-dua komponen ini? Iaitu komponen daya tahan otot dan kekuatan otot. Jadi kita akan bincang melalui prinsip latihan FITT. Kalau murid ingat apa itu FITT? Pertama F, frekuensi ataupun kekerapan. I, intensity. Intensity ni merujuk pada berapa susah, berapa sukar aktiviti yang kita buat. T, time ataupun masa yang ditetapkan untuk sesuatu latihan. Dan yang ketiga, type atau jenis latihan yang kita boleh gunakan. Okey, jadi pertama dari komponen kekerapan, frekuensi. Untuk daya tahan otot, kita lakukan aktiviti latihan sebanyak 3 kali seminggu. Dan sama juga untuk kekuatan otot, aktiviti latihan kita lakukan dalam kekerapan 3 kali seminggu. Okey, itu pertama, kekerapan berapa kali seminggu. Yang kedua, berapa kerap untuk kita ulang aktiviti latihan tu. Okey, jadi untuk aktiviti daya tahan otot, kita ulang dalam 15 hingga 20 ulangan untuk setiap aktiviti. Okey, sebagai contoh, kalau kita buat bicep curl, kita angkat dumbbell. Okey, jadi kalau kita nak fokus kepada pembinaan daya tahan otot, ulangan yang kita angkat dumbbell tu sepatutnya dalam lingkungan 15 hingga 20. Berbanding kalau kita hendak membina kekuatan otot, bilangan ulangan tu sepatutnya hanya sekitar 8 hingga 12 ulangan. Okey, kenapa ulangan tu berbeza? Berapa banyak kali nak buat? Kerana pada komponen seterusnya iaitu intensiti ataupun tahap kesukaran lakuan, pada daya tahan otot kita hanya melakukan intensiti 60 hingga 80% daripada kemampuan maksimum. Berbanding dengan kekuatan otot, kita akan melakukan intensiti sekitar 80 hingga 95% daripada kemampuan maksimum. Contoh, seorang individu mampu mengangkat dumbbell seberat 7 kilo pada sebelah tangan. Okey, jadi jika dia berminat untuk melatih daya tahan otot pada hari tersebut, dia sepatutnya mengangkat dumbbell sekitar berat 4 hingga 5 kilo dan melakukannya dengan 15 hingga 20 kali ulangan. Berbanding dengan individu yang ingin membina kekuatan otot, jika kemampuan maksimumnya adalah 7 kilo juga, dia perlu melakukan angkatan dumbbell yang seberat 6 kilo tapi dengan 8 hingga 12 kali ulangan sahaja. Itu perbezaan daripada segi intensiti. Dan untuk T yang terakhir iaitu type ataupun jenis latihan. Kedua-dua otot boleh dibina melalui latihan bebanan, dan untuk daya tahan otot ada satu aktiviti khas yang dapat membina daya tahan otot di bahagian abdomen yang saya pasti murid-murid pernah dengar
aktiviti ini yang kita sebut sebagai plan. Okey. So seterusnya nanti kita akan tunjukkan beberapa contoh aktiviti yang murid boleh lakukan di rumah bagi membina daya tahan otot dan kekuatan otot. Okey, ini adalah contoh sukan yang memerlukan komponen kecergasan tersebut. Sebelum tu suka cikgu ingatkan yang sebenarnya apabila anda terlibat dengan apa-apa sukan, semua komponen kecergasan perlu ada pada anda. Kapasiti aerobik, kelenturan, daya tahan otot, kekuatan otot dan komposisi badan perlu berada di tahap yang terbaik. Tapi untuk slide yang ini, cikgu ingin menunjukkan perbandingan sukan-sukan yang dominan memerlukan daya tahan otot dan sukan dominan yang memerlukan kekuatan otot. Okey, contoh yang pertama bagi daya tahan otot, sukan renang. Kenapa sukan renang ni memerlukan daya tahan otot yang kuat? Kerana sukan renang ini memerlukan anda melakukan renangan secara berulang-ulang dalam tempoh masa yang lama. Jadi daya tahan otot bahagian tangan, bahagian kaki, itu merupakan satu benda yang penting bagi seorang perenang. Seperti juga sukan badminton, anda boleh bayangkan berapa kali dalam satu perlawanan pemain badminton tu perlu melakukan smash atau memukul bola dalam bertahan atau menyerang. Jadi pemain tu perlu mempunyai daya tahan otot yang baik. Bola sepak, berapa kali pemain tersebut terpaksa menyepak bola dan berlari sekitar padang untuk tempoh yang panjang, iaitu 90 minit dan juga maraton. Selain daripada perlu mempunyai kapasiti aerobik yang baik, atlet maraton juga perlu mempunyai daya tahan otot kaki yang baik kerana dia perlu melakukan langkah yang banyak untuk tempoh masa yang panjang. Okey, contoh kekuatan otot. Kebanyakan kekuatan otot ni diperlukan untuk sukan yang mana atletnya melakukan satu balingan atau satu perbuatan dan rehat dalam masa yang agak panjang sebelum melakukan ulangan seterusnya. Okey, sebagai contoh lontar peluru. Seorang atlet lontar peluru akan melontar dengan daya maksimum untuk sekali dan dia akan berehat dalam masa yang panjang untuk lontaran yang kedua. Jadi di situ daya tahan otot atlet lontar peluru tidak terlalu banyak diuji. Yang lebih banyak diperlukan adalah kekuatan otot. Itu contohnya. Jadi contoh ni sama juga seperti angkat berat, lakuan tekong dalam sepak takraw dan lempar cakra. Iaitu perbuatan yang dilakukan dalam masa sekali dan diulang semula selepas rehat yang panjang. Jadi kekuatan otot lebih penting berbanding daya tahan otot untuk aktiviti seperti ini. Okey, seterusnya. Ini adalah contoh senaman yang cikgu boleh berikan kepada murid jika murid ingin melakukan latihan kendiri di rumah untuk membina daya tahan otot dan kekuatan otot. Aktiviti yang pertama dalam gambar yang cikgu kongsi ini dipanggil calf raise yang merujuk pada pembinaan otot bahagian bawah badan seperti gastrocnemius dan bahagian calf. Okey, seterusnya senaman bench press yang akan membina kekuatan di bahagian deltoid, pectoralis major dan bicep murid. Sama juga seperti tricep extension, dia akan membina kekuatan otot di bahagian bicep dan juga di bahagian belakang badan. Okey, senaman yang keempat contohnya murid boleh lakukan senaman half squat yang akan membina kekuatan otot pada bahagian peha yang juga boleh disebut sebagai quadricep. Okey. Dan yang terakhir contohnya murid boleh melakukan senaman bicep curl yang mampu membina daya tahan dan kekuatan otot di bahagian bicep murid. Jadi kelima-lima jenis senaman ini boleh digunakan untuk membina sama ada daya tahan otot atau kekuatan otot. Yang membezakan hasilnya adalah daripada segi intensiti latihan dan bilangan ulangan yang murid lakukan. Okey, ini contoh senaman yang murid dapat lakukan jika murid ada kelengkapan bebanan atau murid boleh pergi ke gym.
Macam mana kalau murid tu tak ada gym kat rumah ataupun tak ada dumbbell? Jadi murid dapat membuat beberapa aktiviti lain untuk menggantikan dumbbell atau pemberat yang tak ada kat rumah. Okey, contoh, murid boleh buat tekan tubi yang akan membantu membina bahagian otot bicep dan juga otot pectoralis major. Murid boleh membuat aktiviti plank yang dapat membantu menguatkan daya tahan otot bahagian abdomen. Murid boleh melakukan aktiviti chin up yang akan membina bahagian bicep, deltoid dan juga pectoralis major. Ataupun murid boleh melakukan aktiviti bangkit tubi yang juga boleh membina kekuatan otot bahagian abdomen dan sedikit di bahagian quadricep murid. Jadi ini adalah contoh aktiviti yang tidak memerlukan alatan yang murid boleh buat di rumah sepanjang PKP, dan jika murid boleh ke gym selepas PKP tamat, murid boleh mengamalkan aktiviti senaman ini di gym. Sekali lagi cikgu ulang, aktivitinya sama tapi hasilnya sama ada ia membina daya tahan atau kekuatan otot adalah daripada segi bilangan ulangan dan kadar intensiti latihan. Okey. Dan yang terakhir, apakah kepentingan seseorang individu itu mempunyai daya tahan otot dan kekuatan otot? Apa pentingnya? Apa kelebihannya kepada individu? Banyak kepentingan dan kelebihan mempunyai daya tahan otot dan kekuatan otot pada individu. Yang pertama, dia dapat meningkatkan saiz dan kekuatan otot. Meningkatkan saiz ni atau dalam sudut sains kita sebut sebagai hypertrophy. Iaitu kalau awak tengok kawan awak yang selalu pergi ke gym, bahagian lengannya adalah lebih besar berbanding kawan awak yang tak ke gym. Itu kita panggil sebagai meningkatkan saiz. Dan apabila saiz otot itu besar, kekuatan otot itu secara automatik adalah meningkat. Kedua, membantu dalam pergerakan eksplosif. Pergerakan eksplosif ini adalah pergerakan yang dilakukan dalam aktiviti yang singkat yang menghasilkan kuasa. Macam contoh, perbuatan memukul bola baseball. Individu yang mempunyai kekuatan otot dan daya tahan akan menghasilkan pukulan yang lebih kuat berbanding individu yang tidak mempunyai daya tahan otot dan kekuatan otot. Ketiga, mengawal keseimbangan dan kestabilan badan. Ini merujuk apabila kita mempunyai daya tahan dan kekuatan otot di bahagian abdomen, dia akan membuatkan badan kita lebih stabil untuk berdiri dan membuatkan kita lebih seimbang apabila kita melakukan aktiviti. Seterusnya, menambah ketumpatan mineral dan tulang. Ini adalah hasil apabila kita melakukan latihan bebanan. Dia akan menyumbang kepada ketumpatan mineral dan tulang. Membina postur yang baik. Ini berkait dengan kelebihan pertama. Apabila individu mempunyai otot yang saiz yang baik dan kekuatan otot yang baik, dia akan mempunyai postur ataupun bentuk badan yang lebih baik. Dia akan berdiri dan duduk dalam keadaan yang lebih tegak, cara berjalannya lebih segak, dan apabila orang melihat orang yang mempunyai postur yang baik ni, dia nampak seperti orang yang sihat pada pandangan. Keenam, mengurangkan sakit pinggang dan sakit kepala semasa melakukan aktiviti. Ini adalah hasil daripada pembesaran salur darah. Apabila perkembangan otot berlaku, menyebabkan darahnya mengalir dengan lebih lancar, mengurangkan rasa sakit kepala, dan kerana kekuatan otot yang seimbang dapat menyokong pinggang untuk bekerja dengan lebih ringan. Jadi akhirnya pinggang tu akan lambat dan kurang sakit. Ketujuh, mengelakkan kecederaan semasa aktiviti. Apabila individu yang ada daya tahan otot dan kekuatan otot berterlibat dengan aktiviti sukan, automatik dia akan lebih susah tercedera. Kerana apa-apa aktiviti itu sukar untuk membawa individu tersebut ke tahap maksimum yang boleh menyebabkan kecederaan kerana disebabkan oleh ototnya yang bersedia untuk mengatasi rintangan aktiviti tersebut.
Dan yang terakhir, apabila individu mempunyai daya tahan otot dan kekuatan otot yang kuat, yang bagus, dia dapat melakukan aktiviti sukan dalam masa yang lama. Ini kerana ototnya lambat penat, atau dalam istilah sukan kita panggil fatigue, lambat lesu. So bila dia lambat lesu, dia dapat melakukan aktiviti itu dalam masa yang lama dan berulang-ulang berbanding dengan individu yang tidak mempunyai daya tahan otot. Jadi itulah sedikit mengenai daya tahan otot dan kekuatan otot. Jadi kita sudah menjawab kelima-lima objektif pelajaran yang patut kita kuasai pada tajuk kali ini. Okey murid-murid, faham? Okey, jadi kepada murid-murid yang telah menonton, ini adalah arahan untuk murid bagi kehadiran. Pada video ni, di bawah deskripsi video, cikgu ada sediakan link ke Google Form. Jadi awak tekan link tu, akan automatik membawa awak ke Google Form. Jadi awak terus isi nama dan kelas seperti yang kita dah buat sebelum ni. Walaupun awak dah tonton video ni, tapi awak tak isi Google Form tu, awak tetap tak akan dapat kehadiran. Jadi ingat, tonton video ni sampai faham. Simpannya sebagai ilmu awak, kerana pendidikan jasmani dan kesihatan ni lebih daripada sekadar peperiksaan semata-mata. Awak datang sekolah, awak bawa badan. Badan awak yang bawa otak awak ke sekolah. Jadi kalau badan tak sihat, otak pun akan tak sihat. Jadi teruskan mengamalkan gaya hidup sihat di rumah. Dan stay safe, stay at home. Assalamualaikum.